Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula perbincangan kita untuk siri yang berikutnya ini berhubung dengan sabab wurudil hadis. Walaupun saya tahu sebahagian besar ada yang telah pulang ke negeri masing-masing kerana besok bekerja, dan insya-Allah kita akan sambung bagi mana yang telah mengikuti siri ini. Ini merupakan siri yang ketiga daripada perbahasan bab ini. Kita telah jelaskan tentang betapa pentingnya untuk kita mengetahui ataupun sebab kenapa sesuatu hadis itu lahir, supaya kita dapat menyemak ataupun menilai adakah inti kandungan ataupun matan hadis itu berkaitan dengan sebab tertentu ataupun ianya umum, boleh dipakai dalam semua keadaan yang mana tidak perlu diikat dengan keadaan tertentu. Setelah kita bahaskan perbincangan dua kuliah yang lepas, kita mungkin bertanya, macam mana cara kita nak tahu sebab ni? Kalau kita baca hadis, macam mana kita nak tahu itu sebabnya? Ada beberapa cara ataupun beberapa turuk untuk membolehkan sebab ataupun sabab sesuatu hadis itu diketahui, dan saya sebut beberapa perkara, dan insya-Allah kita akan lihat satu persatu secara ringkas, kerana kalau kita nak bahas perkara ni dengan detail makan banyak siri lah. Yang pertama ialah kita mengetahuinya dengan cara an-nass nabawi. Nabi SAW sendiri bagi tahu kenapa dia buat macam tu, kenapa baginda SAW buat begitu. Umpamanya hadis yang kita sebut, Nabi SAW pernah solat di atas mimbar. Sahabat tak tahu kenapa dia solat di atas mimbar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya menyebut bahawasanya Nabi SAW falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Apabila Nabi selesai salat, Nabi menghadap kepada orang ramai. Faqala ayyuhan nas, Nabi kata, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu wa lita'lamu salati. Hanya saja tujuan aku buat perkara itu supaya kamu dapat mengikut aku dan kamu dapat tahu bagaimana salat aku. Karena kalau Nabi salat, mungkin orang sah depan dia nampak pergerakan Nabi, jadi orang sah belakang tak nampak. Baginda salat di atas mimbar supaya orang dapat mempelajari bagaimana pergerakan dan kifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bagi tahu sebab. Jadi kita tahu sebab dia. Maksudnya bukan disunatkan semayang atas mimbar, tapi tujuannya untuk bagi orang belakang nampak. Artinya jika tidak ada keperluan yang macam tu, tak perlulah tu imam tiba-tiba pergi semayang atas mimbar. Pada zaman yang mana semua orang dah tahu dah macam mana nak salat. Pada zaman Nabi awal, Nabi baru nak ajak bagaimana kifiat salat. Maka kita tahu tujuannya. Macam mana kita tahu? Kerana Nabi bagi tahu. Macam mana kita nak tahu itu sebab dia?
Ini dalam bahasa Arab dia adalah beberapa benda yang disebut sebagai berapa huruf ataupun beberapa lenggang bahasa yang mana kita akan tahu bahawasanya dia bagi tahu itu sebab. Umpamanya baginda kata innama sana'tu hadza lita'tammu wa lita'lamu salati, hanya saja aku buat perkara ni tujuannya. Lam tu dia panggil dalam bahasa Arab lamut ta'lil. Lam itu lam untuk bagi tahu sebab dia. Lam sebab dia panggil. Kerana, untuk, tujuan. Demikian Nabi SAW umpamanya bila hujan turun, riwayat Anas, فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. Nabi SAW hasar ni dia selak baju dia sehingga hujan kena dia. Jadi sahabat tengok, sahabat kata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha, wahai Rasulullah, lima sana'ta hadha, wahai Rasulullah, pasal apa Rasulullah buat macam tu? Qal, Nabi SAW kata, li'annahu hadithu ahdi bi rabbih ta'ala. Kerana tu dia baru saja turun rahmat ni daripada Allah Ta'ala. Saja aku nak bagi rahmat Tuhan ni kena badan aku lah maksudnya. Jadi dia bagi tahu bukan saja nak pergi main hujan, rahmat dia, hujan dia rahmat, dia bagi hujan tu kena kepada dia. Jadi bila lama tak hujan, hujan turun, satu orang pergi keluar, dia tak ada badan dia, supaya dia hujan ni rahmat Tuhan, supaya rahmat kena kat dia. Sebab itu sebahagian para ulama sebut jika seorang pergi tu kerana rahmat, dia boleh buat lah, termasuk dalam sunnah. Cuma orang tua-tua kita marah, hanya nak main hujan, demam. Jadi Nabi SAW diketahui sebabnya kerana baginda SAW sendiri sebut lima. Kenapa baginda SAW sebut sebab dia bagi jawapan, kita tahu. Kadang-kadang Nabi tak bagi jawapan direct, tapi Nabi bagi satu ungkapan yang kita tahu tu sebab dia. Umpamanya Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, baginda Nabi SAW tidur di rumah dia, baring di rumah Nabi, kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi, dalam riwayat rawi syak. Nabi ni dia masa tu dalam keadaan tersingkap paha ataupun betis dah. Rawi ni tak rupa nak pasti, tu amanah rawi, dia tak kata paha lah kira, tak, dia bagi tahu dua-dua, sama ada paha ataupun betis. Hadis dalam keadaan tersingkap paha ke betis ke, Aisyah yang ada isteri dia tak ada masalah. Cumanya fasta'zana Abu Bakr fa'adhina lah wa huwa ala tilkal hal. Abu Bakar minta nak masuk, maka Nabi SAW izinkan. Kata Aisyah, dia dalam keadaan yang demikian. Hadis ni saya di samping nak bahas masalah sebab, saya nak, hadis ni menyebabkan sebahagian para ulama menyatakan paha ni tidak aurat. Walaupun rawi syak, kalau benda tu memang confirm aurat, rawi tak boleh syak dia. Rawi syak ni rawi tak pasti aurat Nabi tersingkap tu betis ataupun paha. Tapi katakanlah walaupun dia syak, kalaulah paha tu confirm aurat, tentulah rawi tak akan perlu syak lah. Syak ni maksud tak perlu pasti, sudah confirm lah bukan paha. Tapi pasal apa dia tak confirm? Pasal paha di sisi mereka belum tentu aurat. Tuan-tuan faham maksud saya? Kena majlis dengar pelan-pelan ni. Saya kenyang makan ayam gunting apa benih. Okey. Okey. Summa sta'zana Umar, kemudian Umar minta izin, wa ala kadzalik, kemudian dia dalam keadaan demikian.
Summa sta'zana Uthman fajalash. Kemudian apabila Uthman mari, dia bangun. Tahtash lahu, dia pun bangun. Kemudian dia perbetuikan baju dia tu, dia maksud dia terima ucapan gembira dengan kedatangan Uthman. Tahtash ni dia selamat datang. Kemudian wasawa thiyabah, dia perbetuikan baju dia, tak bagi tersingkap. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, Umar masuk, kau tak apa. Tapi bila Uthman masuk, tiba-tiba kau betulkan baju. Sebab apa? Dia tanyalah. Nabi tak kata sebabnya, tapi Nabi kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Nabi tanya, takkah aku patut malu dengan satu orang lelaki yang malaikat malu dengannya? Pasal Uthman ni pemalu. Kalau dia tengok aku macam tu, dia mungkin rasa, orang utara kata segan lah. Bukan masalah salah, tapi dia rasa segan. Jadi Nabi tak tahu itu sebabnya, tapi ungkapan Nabi itu dapat kita faham sebabnya ialah kerana keadaan diri Uthman bin Affan. Jadi ini semua benda yang mana banyaklah dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW dia bagi tahu bahawa dia tak bagi tahu jawapan terus, tapi jawapan itu secara ima ni jawapan secara isyarat yang menunjukkan bahawasanya kerana kita tahu itu adalah sebabnya. Contoh yang lain ialah hadis yang selalu kita baca. Nabi SAW apabila jenazah Yahudi lalu, orang bagi tahu pada Nabi bangun, faqam, Nabi SAW bangun. Qama marra bina janazatun faqama lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna lahu, jenazah lalu, Nabi bangun, kami pun bangun. Qulna ya Rasulullah, innaha janazatun Yahudi, janazatu Yahudi, wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, alaysat nafsan, takkah dia punya nyawa? Nabi tak jawab kata sebab aku bangun, tapi itu dapat dipahami ia adalah sebab mengapa Nabi buat. Ada riwayat yang lain daripada Al-Hasan bin Ali, dia kata sebab Nabi bangun tu kerana Nabi tak mau jenazah Yahudi tinggi daripada kepala dia. Al-Hasan bin Ali kata. Al-Hasan bin Ali walaupun dia cucu Nabi SAW, tapi sebab ta'lil yang dia bagi itu tak kuat, kerana Nabi dah bagi dah sebab tu. Sebab tu hatta qaul sahabat, jika dia bagi pendapat tak selaras dengan teks nas, kita dahulukan apa yang ada di dalam nas. Maka kita bangun. Kalau ikut Al-Hasan tu, artinya kalau sekiranya kita duduk tempat tinggi, jenazah Yahudi lalu, kita tak payah bangun. Tujuan Nabi bangun kerana tak mahu jenazah Yahudi itu tinggi pada kepala Nabi. Itu pandangan Al-Hasan bin Ali, dia riwayatkan juga. Tetapi riwayat dia tu, walaupun dia bagi pendapat, dia ada kedudukan, pendapat dia tak boleh mengatasi apa yang Nabi sendiri sebut. Okey, kalaulah banyak panjang bab hadis Nabi ni, kalaulah Nabi tak sebut, macam mana? Tengok-tengok tak ada Nabi sebut, sebab ada hadis saja. Macam mana kita nak tahu? Kita juga boleh tahu, antara caranya ialah dengan sahabat bagi tahu. Tuan-tuan nak kena, sebab atas alasan sahabat ni ar-rawi adra bima rawa, dia sebut dalam bima rawa di dalam hadis, ilmu hadis. Rawi lebih faham apa yang dia riwayat, supposed to be like that lah. Dia lebih faham apa yang dia riwayat dibandingkan orang lain. Melainkan ada bukti, faham dia tak kena. Tapi biasanya kerana dia yang awal,
Tuan-tuan kena tahu dalam mazhab fiqh ni, di sisi mazhab Syafi'i, qaul sahabi, pendapat sahabat tidak hujah. Tidak hujah. Sahabat tu dia punya pendapat dia tak boleh jadi hujah. Kalau sahabat bagi satu pandangan hukum, di sisi Imam Syafi'i tak hujah. Dia tak masukkan dalam senarai hujah. Terkenal kata-kata Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita juga tokoh. Kerana sahabat tu mulia lah, tapi bila individu sahabat bagi pandangan hukum, dia bukan mesti hujah. Kerana mungkin dia ijtihad. Sebab sahabat pun di kalangan sahabat ada pandangan yang berbeza. Tapi kalau sahabat bagi satu benda yang orang tak khilaf dengan sahabat tu, sahabat lain tak komplain, kemungkinan besar itu sahabat lain sepakat dia boleh ada kedudukan yang tersendiri dalam perbincangan masalah usul fiqh dalam hal ini. Tapi tak apa, saya nak sebut contoh hadis Sa'id bin Jubair, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia kata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi khaufin wala safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di Madinah zuhur, asar, jamak min ghairi khaufin wala safar. Tidak kerana keadaan menakutkan, kau ada serangan yang keadaan tak boleh, tidak juga kena musafir, keadaan biasa. Nabi semayang jamak, bukan perang, bukan apa, Nabi semayang jamak, zuhur ngasar jamak. Itu riwayat Ibnu Abbas. Kemudian Abu Zubair, dia dengar hadis ni daripada Sa'id bin Jubair. Dia tanya, "Sa'altu Sa'idan." Aku tanya Sa'id, "Limadha fa'ala dhalik?" Pasal apa Nabi buat macam tu? Dia tanya. Nabi tak cerita. Dia tanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bukan sahabat. Sa'id bin Jubair tabi'in, dia anak murid Ibnu Abbas. Kata dia, "Sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani." Aku pun pernah tanya dah Ibnu Abbas macam kau tanya ni. Pasal apa yang Nabi buat? Dia riwayat hadis tu. Sa'id bin Jubair riwayat, lalu Abu Zubair dengar, dia kata, "Pasal apa Nabi buat macam tu?" Dia kata, "Aku pun hari tu tanya lah Ibnu Abbas masa dia riwayat kat aku." Dia kata, "Faqala arada an la yuhrija ahadan min ummati." Hadis riwayat Muslim. Kata dia kerana Nabi ni tak mau menyusahkan seseorang pun di kalangan umat dia. Itu sebab dia. Sebab tu Nabi tak habaq pun. Tetapi Ibnu Abbas bagi tahu. Mungkin Ibnu Abbas ambil daripada Nabi, tapi kita tak tahu. Tapi Ibnu Abbas bagi tahu sebab. Tapi sebab itu bukan daripada mulut Nabi dari segi riwayat. Datang daripada perkhabaran siapa? Sahabat. Tentu dapat tangkap ni. Kau saya ramah syok seorang-seorang. Selama ni bukan kita syok orang ramai ni, kita nak bagi orang faham. Yang boleh kita dapat pahala bila orang faham. Kau mati-mati ada sikit-sikit pahala tentang faham kau dapat pahala kan. Kalau dengar biar api dia cakap apa kita dengar. Okey. Jadi tujuan Nabi supaya tidak membebankan umat dia. Dan hadis ini telah dijadikan alasan oleh para ulama untuk membolehkan seseorang melakukan jamak sekalipun tidak musafir, sekalipun dia tidak dalam kesusahan dalam jaga perang dan seumpamanya. Mungkin kerana dia terlalu sibuk, kerana keadaan masa yang tidak mengizinkan. Kerana Nabi SAW telah buat. Alasannya bukan nak memudahkan bermain-main dengan agama, tapi Nabi buat. Nabi mustahil Nabi itu bermain dengan agama. Itu Nabi buat kerana supaya tak membebankan umat dia. Nabi pun tak ada masalah boleh semayang, tapi Nabi nak bagi tahu bahawasanya ada kala kamu boleh jamak apabila kamu dalam keadaan susah ataupun kamu dalam keadaan memerlukannya. Jadi hadis ni sebab perbuatan Nabi tu hak tadi, sebab perbuatan Nabi bagi tahu.
Hak ni Nabi tak bagi tahu. Siapa bagi tahu? Siapa bagi tahu? Sahabat bagi tahu. Dan ada banyak riwayat-riwayat yang kita jumpa bahawasanya sahabat memberitahu apa tujuan Nabi SAW buat. Sebahagian yang sahabat bagi tahu tu Nabi bagi tahu dah, kemudian sahabat bagi tahu pula selepas daripada itu. Cumanya banyaklah sahabat bagi tahu. Kancah hadis Abdullah bin Mas'ud, orang minta pasal supaya dia bagi nasihat tiap hari, dia kata kami pun pernah minta Nabi bagi nasihat tiap hari, tapi Nabi tak mau. Kata sebab dia makhafatus sa'amah, Nabi tak mau kami jemu. Nabi tak ada nas Nabi sebut, tapi Abdullah bin Mas'ud bagi tahu sebabnya kenapa Nabi SAW buat begitu. Okey, kadang-kala sahabat tengok sesuatu benda hadis Nabi, sesuatu hadis Nabi, sebab dia tu sahabat khilaf. Pasal apa Nabi buat macam tu? Ada tak berlaku mungkin? Mungkin. Sahabat ni tengok sebab dia yang ni, sahabat lain tengok sebab dia hak ni. Ni dia kena ingat kan, tuan-tuan kena faham, pelan-pelan faham. Umpamanya Nabi SAW kata, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams, wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat selepas daripada subuh sehinggalah terbitnya matahari. Tidak ada salat selepas asar sehinggalah tenggelamnya matahari. Hadis sahih. Riwayat, ramai riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sebab dalam Bukhari ada hadis ni semua. Pasal apa Nabi larang? Oh, yang ni sahabat khilaf pendapat. Khilaf tu boleh membawa pada khilaf juga amalan. Contoh, Umar bin Khattab masa zaman dia jadi khalifah, dia tengok orang semayang, dia tengok Zaid bin Khalid semayang lepas asar, dia balun. Balun masuk, dia pukul lah, dia pukul pasal hadis ni lah. Bila dia pukul, fadzakar al-hadis, kemudian dia bagi tahu Nabi larang. Kemudian Umar kata, ya Zaid, wahai Zaid, laula anni akhsha an yattakhidhaha an-nasu sullaman ila salat hatta al-lail lam adrib fiha. Wahai Zaid, jika tidak kerana aku bimbang orang jadikan, kalau dibenarkan benda ni, orang duduk semayang sehingga masuknya waktu malam, nescaya aku tak pukul. Aku takut kalau kau benarkan, semua pakai duduk semayang apa ni? Semayang sampai waktu malam pun ada orang, sampai maghrib lah orang semayang. Jadi tujuan dia, bila sampai maghrib semayang, dia akan kena pada waktu maka sebab tu Nabi larang, nanti akan termasuk dalam waktu yang dilarang, iaitu waktu sebelum terbit tenggelamnya matahari. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, dia tak faham macam tu. Dia faham yang Nabi larang tu, larang masa matahari nak tenggelam tu. Hak tu sama dengan kufar. Masa matahari nak terbenam tu, ada agama dia sembah kan. Jadi perkara tu dilarang oleh Nabi SAW. Tujuan dia, artinya kalau orang semayang lepas asar bukan pada waktu matahari nak terbenam tu, tak apa di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita tengok bahawasanya Aisyah, dia menganggap tak salah, dalam riwayat dia tak salah semayang selepas daripada asar selagi bukan pada waktu tenggelam itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW dalam riwayat daripada dia melazimi semayang 2 rakaat selepas asar, cuma dia tak buat di masjid, tak mahu orang tiru, dia buat di rumah dia, sebab hanya supaya tidak jadi beban kepada umat dia. Jadi larangan tu bukan seluruh waktu asar tu. Umar dia bimbang yang tadi, Aisyah kata tak, dia spesifik masa nak tenggelam tu, yang tu dia larang. Tujuan dia
Dan dengan itu antara lain ialah alasannya hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah dia tengok Nabi SAW semayang sunat lepas asar. Lepas tu Ummu Salamah pergi hantar budak pergi tanya, Nabi bagi syarat. Dia kata, Ummu Salamah kata kalau Nabi bagi syarat tu jangan tanya, biar nanti dulu, habis majlis. Lepas tu Ummu Salamah tanya, dia kata, ya Rasulullah, sami'tuka tanha an hatain wa araka tusallihuma. Wahai Rasulullah, aku lihat engkau larang 2 rakaat lepas asar, kau tengok engkau semayang. Soalan mula dia tanya. Bila dia tanya, mula-mula Nabi bagi syarat nanti. Habis perwakilan dia, baru Nabi SAW bagi tahu kepada dia. Nabi SAW bagi selepas selesai daripada majlis, Nabi SAW kata, innahu atani nasun min Abdul Qais fashaghaluni anil raka'atain allataini ba'da zuhri fahuma hatan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sebenarnya tadi satu kelompok orang daripada Bani Abdul Qais datang duk mai sibuk dengan aku ni, jadi aku tak dan nak sembahyang zuhur 2 rakaat selepas zuhur itu, maka dengan itu aku sembahyang lepas asar. Nabi ganti. Tapi artinya bolehlah sembahyang. Maka dengan itu para ulama berbincang dalam masalah ni. Kata mereka sebahagian seperti mana Abu Abbas Al-Qurtubi, dia menyatakan bahawasanya yang Nabi larang tu bimbang kita terjatuh dalam waktu tenggelam itu. Tetapi sesiapa yang solat dan dia yakin tak pada waktu itu, pukul 5, mungkin 4, pukul 5:30, belum pada waktu tenggelam, pada sisi sebahagian para ulama atas mazhab Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi hadis ada, sebab sahabat seorang fikir faham yang lain, seorang sahabat faham yang lain. Panjang perbahasan ini di kalangan para ulama tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami isu-isu berhubung dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana mereka sendiri memberi pandangan tentang sebab. So, yang ketiga, kalau Nabi pun tak bagi tahu sebab, sahabat pun tak bagi tahu, macam mana kita nak cari sebab? Tuan-tuan boleh follow ni? Letih sikit ni, lama tak pergi masuk kelas. Okey. Ada beberapa keadaan yang boleh bantu kita. Saya sebut secara ringkas, iaitu kita kena ijtihad. Kita kena ijtihad nak tahu macam mana, apa sebab dia. Maka para pengkaji hadis kena kaji hadis. Yang pertama cara kita kaji ialah dirasatun nususil ukhra as-sabitah fil bab, iaitu kita kena kaji nas-nas yang lain berkaitan dengan hadis tu. Contoh, nak bagi mudah ni, nak masuk bulan Ramadan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW apabila masuk 10 yang akhir akan perkemaskan kain dia, maksudnya tidak menggauli isteri dia, dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarga dia, isteri-isteri dia. Tak tahu sebab dia apa siapa 10 malam, tapi agak-agak sebab dia siapa. Tuan-tuan ijtihad lah, tuan-tuan mujtahid. Apa agak sebab dia? Bila kita duk baca hadis bulan Ramadan ni, apa agak sebab dia? Sebab 10 yang akhir ni ada bab apa 10 yang akhir ni? Kemungkinan Lailatul Qadar. Jadi kita dapat simpulkan sebab dia tu kerana mencari Lailatul Qadar. Tapi hadis tak sebut, sahabat pun tak sebut. Tapi daripada kita study nas-nas ni, kita dapat rasa itu sebab dia. Yang ni kita namakan ijtihad kita di dalam memahami maksud hadis Nabi SAW.
Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita buat contoh hak biasa tuan-tuan dengar, lepas tu hak jangan-jangan dengar. Hadis hak terkenal. Hadis menetapkan harga barang. Nabi SAW, hak ni bahagian kedua. Tadi kita cari nas. Satu lagi kita nak tahu ni, kita boleh buat kajian tentang keadaan pada zaman Nabi SAW. Mungkin keadaan zaman dia tak sama kita. Antara yang terkenal ialah hadis penetapan harga barang. Bila harga barang naik di Madinah, sahabat kata, "Sa'ir lana ya Rasulullah." Rasulullah tetapkan harga barang untuk kami. Nabi tak mau. Nabi kata, "Innallahu wal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq. Inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin aw malin." Nabi kata, Allah Ta'ala lah penetap harga barang, yang menarik rezeki, yang memberikan rezeki, pemberi rezeki. Aku harap berjumpa Allah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang menuntut kezaliman daripada aku pada harta ataupun pada darahnya. Tengok macam tu, macam tak boleh lah tetap harga barang, kan? Kerajaan kata ayam tak boleh lebih daripada, salah ha? Gula tak boleh lebih daripada harga sekian, salah tu. Tak boleh penetap harga barang. Nabi dah depan minta dah tetap, Nabi tak mau. Waktu ayam pun harga melambung, daging pun melambung, gula melambung. Peniaga simpan barang, bila barang tak ada, harga naik. Macam mana nak buat? Maka para ulama lihat konteks hadis ni. Walaupun dia tak sebut sebab, tapi kita dapat fahami kalau dibiarkan tak ada penetapan. Hatta Ibnu Taimiyah sebut, bahaya rakyat ni kalau pemerintah tidak ada polisi, price policy control. Maka mereka lihat, sebahagian dari kalangan mazhab Islam melihat, sebab Nabi tak mau, sebab pada zaman Nabi naik turun harga barang itu, ni ada dua mazhab. Satu mazhab free market, Wan Saiful tak ada, dia balik, tidak, saya boleh kata ada. Okey, satu mazhab ialah dia lihat hal ni ada illah dia. Sebabnya kerana pada zaman Nabi harga naik turun ni bukan orang peniaga saja-saja buat, tak. Barang tak ada, sungguh. Dan peniaga ke zaman itu jujur, orang saleh yang berada di bawah, di Madinah itu, di bawah daripada tarbiyah Nabi SAW. Nabi duk kawal mereka, nasihat mereka. Jadi naik turun harga ni berlaku dengan secara tabi'i. Tetapi apabila zaman berubah, peniaga sentiasa ambil kesempatan, dan mereka tak jujur seperti zaman Nabi SAW. Bukan hadis ni tak boleh pakai, tapi hadis ni tak terpakai pada peniaga yang seperti itu. Maka sebahagian para ulama menyatakan boleh menetapkan harga barang jika peniaga tak sama seperti pada zaman Nabi SAW. Walaupun ada hadis, tapi hadis ini mempunyai konteksnya yang tersendiri. Konteks ini. Yang berikutnya ialah macam yang saya sebut juga, hak tentang sebab bu'dul makan zaman malam tadi. Kita kena kaji juga tentang keadaan pada zaman tempat mana. Tadi kita kaji keadaan, kita kaji tempat. Umpama dalam hadis Nabi kata, al-khamru min hataini syajaratain, an-nakhlah wal 'inabah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, arak ni daripada dua jenis pokok, iaitu daripada tamar dan daripada anggur. Tapi ada tak arak yang bukan daripada tamar dan anggur? Ada tak? Malt, apa lagi? Banyak lagi kan? Arak ni yang paling hebat daripada Shiraz. Tentu tak tahulah, kita akan duk minum arak kan.
Tapi banyak lagi arak ni boleh buat macam-macam. Tapai arak ya, tapi dia bukan daripada tamar ataupun anggur, dia daripada beras. Tapi Nabi kata tamar ni daripada dua pokok ni. Jadi tanya kalau bukan daripada dua pokok ni, bukan khamar lah. Khamar ni daripada dua pokok ni, arak ni daripada dua pokok ni. Kalau bukan daripada dua jenis pokok ni, buah ni, iaitu kurma dan anggur, bukan daripada khamar lah, arak lah. Macam mana? Ada mazhab ahli Kufah kata benda yang sama. Syarah hadis kata Nabi cakap ni, masa ni Nabi duk cakap kepada orang Madinah. Jadi di Madinah, arak dia produce daripada tamar dan anggur. Nabi kata daripada dua pokok ni ramai arak. Jadi kita tak boleh gunakan hadis ni, tak, yang dilarang ni arak hak anggur saja, ni arak hak tapai tak apa. Dan ada ahli Kufah berpendapat yang demikian. Maka sebab itu, maka hendaklah seseorang mengetahui keadaan di mana pada zaman Nabi di mana realiti Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Dalam hadis yang lain Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahluhu. Wahai Aisyah, rumah yang tak ada tamar di dalamnya, ahlinya lapar. Rumah kita kadang-kadang tak ada tamar tapi duk kenyang. Nabi, ni hadis Nabi. Wahai Aisyah, rumah yang tidak ada tamar padanya, laparlah ke ahlinya. Macam mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi cakap pada siapa? Orang Madinah lah, yang makan tamar. Kalau kita nak cakap kat orang Perlis, rumah yang tak ada apa? Tak ada beras lah kan. Jadi kita tak boleh ambil secara literal. Kita kena tahu Nabi bercakap di mana. Walaupun Nabi kata Nabi tak kata hadis ini hanya khusus untuk orang Madinah. Nabi tak kata lah kan. Tapi kita boleh ijtihad lah. Kita boleh tahu kerana realiti menunjukkan ada negeri yang tak ada tamar pun tapi ahli dia tak lapar. Sebab Nabi SAW bercakap dalam konteks itu. Nabi SAW bercakap dalam konteks itu. Okey, kita tengok kadang-kadang hadis pula. Satu lagi kita nak kaji, kita mungkin boleh kaji latar orang yang Nabi cakap. Macam semalam kita sebut, tapi ini di sudut ijtihad. Contoh, Nabi SAW tak bagi kita ni sedekah sampai apa pun tak ada kat kita. Kena Nabi sebut khairus sadaqah an zahril ghina. Kita bagi sedekah tu kena tinggal kat kita sikit. Ambil segala harta, duit bank, ambil semua lah. Sekupang pun aku tak tinggal kat hang. Aku hidup lain. Tak boleh. Kita kena tinggal kat kita. Tetapi di dalam hadis, Umar bin Khattab cerita, dia pernah datang sedekah. Bila ditanya Rasulullah, ma abqaita li ahlika, apa dah yang kau tinggal untuk kaum keluargamu? Dia kata kepada wa mislahu, dia kata aku tinggal separuh lah, aku bagi separuh. Kalau ada 100,000, aku bagi 50,000, 50,000 aku masih tinggal pada aku. Lepas pada tu, wa ata Abu Bakr bi kulli ma indah. Abu Bakar datang bawa semua. Nabi tanya Abu Bakar pula, ma abqaita li ahlik, kau tinggal apa untuk keluarga kau? Abqaituhum Allah wa rasulah, aku tinggal untuk mereka Allah dan Rasul. Tak ada apa dah. Ikut-ikut tak boleh no. Dari segi kaedah tak boleh. Para ulama bahas kenapa Nabi biarkan Abu Bakar buat macam tu. Sebab, dan Nabi tak bagi orang lain, Quran pun tak bagi. Wa baina zalika qawama, jangan terlalu borai, jangan terlalu kedekut. Sebab kata mereka, iman Abu Bakar tak sama dengan iman orang lain. Orang lain kalau dia bagi semua, lepas tu tak ada apa, menyesal pula aku pergi sedekah sampai teratur.
Menyesal aku sedekah mata tu, ya Allah, dia kata. Awak lah yang tak fikir habis. Tapi Abu Bakar tak akan timbul kat dia. Dan dia, Nabi pun tahu dia akan boleh dapat balik. Dia peniaga, dia boleh dapat balik lah macam mana dia akan hidup kemudian. Keluarga dia pun keluarga Nabi, Aisyah semua. Jadi tak sama antara satu orang dengan satu orang. Jadi kita tengok, walaupun tak bagi tahu sebab, kita kena kaji latar individu. Okey, kita tengok dalam Quran. Quran kata Nabi Yusuf alaihi salam minta kat pemerintah Mesir, raja negeri Mesir, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Tolong lantik aku jadi menteri keuangan, jaga pembendaraan. Sesungguhnya aku ini amat menjaga dan sangat mengetahui. Nabi Yusuf dia minta jawatan sebagai menteri di mana? Di Mesir. Minta jawatan ni bagus ke tak? Dalam hadis Nabi kata nahnu atau inna la nuwallil amr man sa'alahu aw man harisan alaih. Kami tak akan melantik orang yang minta ataupun orang yang duk teringin sangat. Tapi ada contoh, Allah suruh kita baca Quran, tunjuk contoh dalam Quran. Dalam Quran minta, Nabi Yusuf minta. Macam mana nak guna? Nak guna hadis ni ke nak guna Quran? Maka kita ijtihad, kita tahu keadaan Nabi Yusuf minta tak sama dengan keadaan sahabat yang minta tu. Jika orang tu minta jawatan kerana dia teringin sangat dengan jawatan, dilarang. Tapi jika dia minta jawatan kerana dia tahu hanya dia boleh bagi servis dengan jawatan itu, maka itu adalah sesuatu yang dianggap dibolehkan untuk mempertahankan kebenaran. Hak masuk pilihan raya ni bahagian mana? Dia bahagian hak awal tu ke hak kedua? Hak bahagian Nabi Yusuf ke bahagian hak hadis ni? Hak masuk pilihan raya tu dia pun minta tu macam Nabi Yusuf ke? Dia pun minta tu macam hak Nabi larang? Tak tahu, tak tahu. Abang kata apa boleh ditawilkan sebab tu. Okey, yang berikutnya saya nak angkat pasal nanti kita akan buka sikit sesi soal jawab benang ini. Yang berikutnya kadang-kala kita boleh tahu sebab dengan kita mengkaji maklumat dalam hadis tu berdasarkan kepada ilmu moden ataupun ilmu tertentu. Contohlah, ni nak mudah bagi faham. Semalam depa bahas tentang masalah perubatan. Contohnya, kana Nabi SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat, fa in lam takun rutabat fa tumairat, fa in lam takum tumairat hasawat min ma. Nabi buka puasa di atas rutab. Kalau tak ada rutab, tamar. Tak ada tamar, minum air. Pasal apa? Tak tahu, Nabi tak kita. Tapi apabila zaman ni orang kaji tentang kelebihan rutab, perbezaan rutab dan tamar dan serat di dalam dia dan berbagai lagi, bolehlah kita kata untuk sebagai suatu bahan yang baik untuk memulakan pemakanan setelah seharian tak makan, maka Nabi SAW mula dengan makanan ini. Sebab Nabi tak bagi tahu, tapi ijtihad kita menggunakan kajian moden ataupun kajian semasa yang diketahui oleh manusia pada zaman. Panjang lagi bab ni kalau saya masuk kepentingan dia, tapi saya takut masa tak cukup, tidak cukup kerana malam ni saya ingat saya nak bagi sikit sesi soal jawab kepada tuan-tuan. Masuk tu lah. Belum lagi kan? Pantang tanya. Okay, bang. Bismillah. Hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah jika ada satu dua soalan saya akan buka dan akan tutup untuk memberikan ruang kepada program berikutnya. Ada soalan? Ada soalan ni tapi saya tak mau jawab. Ada soalan ni dah banyak kali jawab.
soalan tentang niat ni macam mana? Niat. Ada soalan lain? Soalan ni boleh rujuk kepada ni lah, kepada yang YouTube saya jawab banyak. Macam mana nak niat semayang? Tak cuma tak payah usoli yang tu abang. Ada ya. Ya, sila. Ya. Selepas maghrib. Selepas azan maghrib. Selepas azan maghrib seseorang boleh solat 2 rakaat. Dalam riwayat yang ada, Nabi SAW melihat ada orang salat, baginda tidak melarang. Cuma kegesaan daripada baginda sendiri tidak ada, tapi ada orang salat, baginda SAW tidak melarang. Ada soalan ni? Ya. Asalnya tuan-tuan mungkin ada yang tanya pasal apa perlih mai duk kunut banyak ni. Dia bukan kunut subuh, dia kunut nazilah pasal ada kes di Halab. Kemudian soalan dia, apabila seorang tu musafir, asal orang musafir telah diberikan rukhsah sedekah. Rukhsah ni sedekah lah, Tuhan bagi sedekah untuk dia mengqasarkan solat 4 menjadi 2. Ini adalah amalan orang yang bermusafir. Tidak diriwayatkan daripada Nabi dalam apa-apa keadaan baginda bermusafir, baginda mentamamkan salat. Baginda sentiasa mengqasarkan salat. Tetapi tidak semestinya menjamakkan salat. Maka dengan itu, siapa nak jamak boleh. Dengan itu boleh juga kita tak jamakkan selepas kita sembahyang maghrib, kemudian kita sembahyang Isya kemudian. Okey. Maghrib 3 rakaat, kemudian waktu Isya masuk kita sembahyang 2 rakaat. Cumanya jika dalam riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika sekiranya kita mengikut imam yang tamam, maka kita solat tamam lah. Maka bila imam solat Isya 4 rakaat, kita orang musafir, kita juga solat 4 rakaat. Yang demikian itu sunnah, kata Ibn Abbas. Yang demikian itu sunnah. Jadi kita tersolat 4. Maka saya cadangkanlah siapa nak semayang pun bolehlah juga, bukanlah kata salah lepas main maghrib dia nak semayang Isya 2 rakaat. Kemudian kalau nak buat pula satu jemaah lagi selepas daripada dalam masjid ni, selepas jemaah yang pertama, bukan kebiasaan. Asalnya salaf tidak suka berbanyakkan jamaah selepas jamaah imam ratib, imam yang dilantik. Melainkan ada kes-kes yang terpencil, imam benarkan, kita boleh buatlah di belakang berjamaah. Kalau tidak dalam konteks macam ni akan jadi besar 2 kali jemaah. Kemudian tuan-tuan duduk di dalam masjid. Ini nasihat saya lah. Bila duduk dalam masjid, masuknya waktu Isya. Bila masuk waktu Isya, orang azan Isya. Tidak menjadi amalan apabila azan kita keluar daripada masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia melihat satu orang lepas azan, mungkin dia keluar daripada masjid. Pasal dia kata, wa amma hadza faqad asa Aba Qasim. Adapun ini telah menderhakai Aba Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni tak menyamai dengan sunnah. Kerana kita dah orang dah panggil azan, hayya 'ala salah, kita keluar. Habis tu nak buat tenang, kita sembahyang dengan imam. Tadi sembahyang dah, tak apa, kita sembahyang pula. Kita sembahyang berjamaah.
Bukan nak suruh buat Isya 2 kali tanpa sebab, kan? Kita semayang kerana solat telah didirikan. Kalaupun tak solat, kalau orang tu tak solat pun dia duduk di dalam hadis tu, dia jangan keluar daripada masjid lah. Nampak macam ketika muazzin panggil main masjid, kita pi keluar masjid. Dia jadi macam suasana tu tidak menyahut seruan azan. Tidak menyahut seruan azan. Tapi ada pun orang yang dah salat, kemudian dia semayang, kemudian dia tak salat, dia keluar, dia tidak ada masalah lah. Tapi jangan bila orang nak semayang kita keluar masjid. Jadi tidak sama dengan maksud azan. Wallahu alam. Akhirnya saya nak ucapkan terima kasih banyak kerana saya tahu sebahagian besar dah balik hari ini. Tadi semua balik dengan harum manis, adapun dan sebahagian dah balik kerana besok kerja, dan sebahagian masih ada di sini. Terima kasih banyak di atas kedatangan tuan-tuan semua. Saya minta maaf kerana tak sempat jumpa ramai, tapi ada duk sibuk dengan urusan lain. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan doa untuk Perlis ni. Kadang-kadang orang Melayu kata hang tolong doa lah, InsyaAllah, insyaAllah. Dia tak pernah doa pun. Macam orang di Mekah kan, kata tolong doa lah pergi sana lah, InsyaAllah, insyaAllah. Tak ada apa pun, dia balik tak ingat apa. Kita orang minta kita tolong doa, kita tolonglah doa, kan? Sebab kita sentiasa memerlukan doa. Maka tolonglah doa supaya Allah Ta'ala rahmati negeri ini, rakyatnya, dan semua dapat menjadi negeri yang menyebarkan ilmu dan memberikan pengetahuan kepada semua, dan kepada memayungi kebaikan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan jika ada rezeki lagi kita akan buat, kerana tuan-tuan tahulah nak buat satu-satu perkampungan sunnah ni tidaklah mudah. Mungkin tuan-tuan ada juga rasa ada terkurang sikit ayat ke apa ke, saya minta maaf lah. Cumanya saya nak bagi tahu, bukanlah nak dia sikit lah berbeza. Tuan-tuan pergi satu program yang hebat di hotel, di skrin dia hebat, bayar 250, memanglah tak sama dengan program duduk dalam masjid cuma. jadi kalau ada orang komplain pun saya tak okey komplain tu, cuma saya saja nak cool down sikit. Saya kata dia memang macam tu lah, pasal kita semua tidak malah macam program yang berbayar. Kita memang kita tak jual sunnah ni. So kita, orang tanya apa beza perkampungan sunnah dengan es krim sunnah? Boleh buat soalan tu pula dah. Jadi kita kata bahawasanya yang ni perkampungan sunnah, perkampungan yang di dalamnya, perkampungan tu bukan kampung. Perkampungan tu maksud orang datang berkumpul membincangkan isu-isu sunnah. Macam orang panggil seminar sunnah lah. Es krim sunnah tu menega es krim, kata yang tu sunnah, bukan dalam es krim tu ada tajuk-tajuk sunnah. Yang tu lain. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan kita dapat bersama lagi. Dan salam ukhuwah untuk semua kaum keluarga yang tuan-tuan pulang dengan selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Ini kerana ini ucapan saya yang akhir untuk sesi ini, dan saya sebut pada tuan-tuan, siru ala barakatillah, berjalanlah tuan-tuan, semoga tuan-tuan diberkati oleh Allah. Kerana Nabi SAW bila dia habis nak lepaskan perwakilan, dia kata siru ala barakatillah, berjalanlah kamu, semoga kamu diberkati Allah. Dan baginda Nabi SAW nasihatkan kepada perwakilan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, bagi mudahkan jangan payahkan, dan bagi khabar gembira jangan bagi orang lari dari agama. Demikian tuan-tuan pun ambil maklumat di sini, balik cerita dengan cara yang mudah, jangan bagi payah, dan bagi dengan khabar gembira tentang sunnah Nabi, jangan bagi orang lari daripada agama, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.